Kita berdoa. 我们来祷告， Tolong kami mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. 主啊，求你使我们能够全心的来爱你。 Biar firman Tuhan yang menolong kami melakukan itu. 愿主你的话语帮助我们这样行。 Ya Allah Roh Kudus, di dalam kemurahan-Mu dan kebijaksanaan-Mu, terangi hati dan pikiran kami. 愿圣灵在你的慈爱慈悲中光照我们的心， Supaya kami mengerti firman Tuhan. 使我们能够明白主你的道， Supaya hati kami menjadi tanah yang gembur. 使我们的心能够成为肥沃的土地。 Dan pada waktunya Tuhan kami menghasilkan buah. 到时候我们就结出果子来。 Tolong kami yang berusaha untuk menguraikan dan mendengarkan Tuhan. 求主你也帮助我们这些要讲解你话语的， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Bapak Saudara, kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 hingga 47. 我们来看《使徒行传》的第2章第41到 41. 47。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, demikian firman 我 Tuhan. 们先读印尼语了。 Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 于是领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了3000人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祈祷。众人都惧怕，使徒又行了许多奇事神迹，信的人都在一处反屋公用，并且卖了田产、家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意、恒切地在店里，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神的众民的喜爱。主将得救的人数天天加给他们。 Bapak, setiap kita, setiap orang pasti butuh rumah, bukan? 我们每一个人都需要有一个家， Tapi rumah yang seperti apa? 但是我们的家应该是怎样的家呢？ Siapa yang mau punya rumah seperti ini, Bapak Ibu? 谁要有像这样的家呢？ Siapa yang nggak mau punya rumah seperti ini? 谁不要像这样的物质吗？ Bapak Ibu, kita bisa bayangkan ya kalau punya rumah seperti ini, kita mau olahraga berenang kapanpun kita bisa, kita mau sekedar berendam di jacuzzi kita bisa. 我们如果有像这样的房子呢，我们可以在那里要泡水呢，要游泳呢，都可以。 Kita mau undang teman-teman kita untuk menikmati kebaikan Tuhan juga bisa. 我们也可以请朋友来一起享受上帝的美好。 Ini rumah bangunan yang kita inginkan. 这都是我们所渴望有的一个房子。 Tapi benar gak kayak begitu? 但是是不是这样的吗？ Sebenarnya kita lebih butuh house atau kita butuh home? 其实我们更需要的是一个房子或者是一个家呢？ Apa bedanya? 到底房子和家是什么分 Satu 别呢？ bagian firman Tuhan mungkin menolong kita dari Amsal pasal 21, Bapak Ibu. 从这个箴言21章里面，我们可以从一节经文得到帮助。 Firman Tuhan bilang begini, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka tawuran dan pemarah. 宁可住在旷野，不与争吵死气的妇人同住。 Siapa yang punya istri kayak begini, Bapak Ibu? 谁的妻子是这样的？ Lebih baik tinggal di padang gurun di luar rumah daripada tinggal dengan perempuan yang suka tawuran dan pemarah. 宁可住在旷野，就是在外面，不与争吵死气的妇人同住。 Tapi ini bisa diganti juga begini, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan laki-laki yang suka marah-marah.
但是呢，这就经过的感觉说，我们更好住在旷野，比起与一个喜欢发脾气的男人住在一起。Saya bisa merasakan hati ibu-ibu. 我可以感受到姐妹们的心态是怎样的。Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini bukan cuma sekali ditulis di Amsal, tetapi 3 kali. 这些经文呢，不只是在箴言里面写一次，而且是写了3次。 Bagian firman Tuhan yang mirip-mirip dengan ini di Amsal juga bilang begini, lebih baik tinggal di sotoh rumah daripada tinggal serumah dengan perempuan yang bawel. 另一处是说呢，更好宁可住在屋顶上，不与争吵的妇人同住。 Sotoh rumah itu kalau zaman dulu rumah tuh atapnya rata di atas dan bisa naik dari tangga di samping di luar rumah. Nah, di situ biasanya orang bisa tinggal tuh. 屋顶呢，就是以前的屋子呢，他们的屋顶是平的，然后呢，旁边有梯子可以上到屋顶去的。 Lebih baik tinggal di luar rumah daripada orang-orang di dalam rumah bikin pusing. 更好宁可住在这个屋外，比起与争吵的家人在一起。 Kita lebih butuh house atau home, Bapak Ibu? 我们更需要的是屋子还是一个家呢？ Bapak Ibu, kita punya gambaran ideal tentang satu keluarga, anggota keluarga, bangunan gedung. Tapi hari ini kita mau ngomong tentang orang-orang yang ada di dalamnya. 但是呢，我们有一个理想的这个家，但是呢，我们今天要讨论就是家里面的一个人。 Setiap kita punya gambaran ideal bagaimana orang-orang di rumah itu sesuai dengan harapan kita. 我们每一个人都有一个理想，就是每一个家庭里面的人都是我们所理想的。 Antara keluarga saling mengasihi, bukan saling mengkritik. 家里的人呢，互相相爱，不是互相批评。 Antara keluarga saling mengampuni, bukan saling menghakimi. 家里的人呢，互相原谅，不是互相评判。 Tapi bagaimana kita bisa menjadi salah satu orang yang seperti itu? 但是我们怎样才能够成为像这样的人呢？ Bagaimana dengan gambaran ideal sebuah gereja? 那么到底一个教会理想的教会又是怎样的呢？ Firman Tuhan yang kita baca di dalam pasal 2 ayat 41-47, orang-orang yang menerima perkataannya, khotbahnya Rasul Petrus itu, mereka kemudian bertekun di dalam keempat hal ini. 这些听了彼得的讲道，然后受洗的人呢，他们呢行了这4件事。 Bapak Ibu, sebelum lebih lanjut, mari kita pikir bersama ayat 41 tulis orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 我们来看41节说，于是领受他话的人就受了洗，那天门徒也添了3000人。 Kalau hari ini Rasul Petrus yang khotbah di sini baru pencurahan Roh Kudus, lalu semua Bapak Ibu tiba-tiba bertobat semua, udah bertobat sih ya. Lalu kemudian Tuhan tambah-tambahkan besokan minggu depan lagi berharap dengan penambahan jumlah yang sama, kita buru-buru perlu pindah beneran Bapak Ibu Saudara. 如果使徒彼得今天在这里讲道，然后我们大家都悔改了，其实我们已经悔改了，然后呢，下个礼拜又来讲道，人数增加了很多，那么我们其实是要搬另外一个较大的地方去。 Dan tak apakah Rasul Petrus itu berpikir sama seperti itu juga? Aduh Tuhan, boleh gak minggu depan Tuhan pakai lagi khotbah ini supaya tambahin lagi Tuhan. Kalau bukan 3.000, 1.000 lumayan lah Tuhan. 是不是使徒彼得也会这样想？主啊，求你使用，下个主日又再用这个讲道来感动更多的人来信主。如果不是3000人，1000人也可以。 Tuhan, ini cara yang paling efektif. Pakai khotbah 3.000 orang bertobat, 2.000 orang bertobat, terus begitu 10.000, 100.000, terus Tuhan, pakai terus Tuhan. 最有效的方法就是这样，主使用讲道来使更多人回稿，3000、2000、1000都可以，每一次都是这样。 Menarik ya. 这是一个很有趣的事。 Bukan seperti itu gereja bertumbuh. 教会的成长不是这样的。 Setelah 3.000 orang bertobat, Petrus tidak lagi berkhotbah untuk tambah 3.000 orang lagi. 3000人悔改之后呢，使徒彼得不再讲道，使再有3000人来悔改。 Mereka 3.000 orang itu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, persekutuan, memecahkan roti dan berdoa. 这3000人呢，他们恒心遵守使徒的教训，彼此交接擘饼祈祷。 Mari kita berpikir sebentar Bapak Ibu. 我们来想一想， Orang-orang ini menerima perkataannya dibaptis
Setelah dibaptis, mereka melakukan ini. 这些人呢，3000人呢，他们听了彼得的话之后，他们就受洗了，然后就行了这4件事情。 Survei sejenak ya. 我们考察一下， Siapa yang udah dibaptis Bapak Ibu? 我们这当中谁是已经受洗的？ Jangan malu-malu, 不要不好意思， jangan keraskan hati. 不要硬着心。 Oke. Siapa yang bertekun melakukan 4 hal ini? 是谁恒心的在行这4件事的人？ Terima kasih Ibu. 感谢主。 Sejauh mata memandang nggak ada sampai 5 orang yang angkat tangan Bapak Ibu. 我一看下去，没有到5个人举手。 Bertobatlah Bapak Ibu. 你们要悔改。 Bapak Ibu mereka bertekun di dalam keempat hal ini. 他们呢都在这4件事上恒心的遵守。 Kalau gereja kita mau bertumbuh, kita harus lakukan 4 hal ini Bapak Ibu. 如果我们的教会要成长，我们必须行这4件事。 Setelah dibaptis, mereka langsung bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, persekutuan, memecahkan roti dan berdoa. Tidak pernah Tuhan menciptakan orang Kristen bertumbuh sendiri, nggak pernah. 他们受洗之后呢，他们就行了这4件事，就是恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼祈祷。没有教会不是这样成长的。 Mari kita lihat sedikit lebih dalam. 我们更深的看一下。 Yang pertama pengajaran rasul-rasul. 我们来先来看使徒们的教导。 Bapak Saudara, mengapa mereka perlu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul? 为什么他们需要在使徒的教导上恒心呢？ Mereka belum punya perjanjian baru seperti kita punya Alkitab yang lengkap, perjanjian lama dan perjanjian baru. 他们还没有像我们这样完全的新旧约圣经这样的。 Mereka bergantung pada rasul-rasul yang telah belajar dari Yesus, menafsirkan perjanjian lama dan perkataan-perkataan Injil dari Yesus supaya mereka bisa mengerti. 他们只靠使徒们呢，接着耶稣所讲解的呢，来讲解给他们明白旧约圣经的事情，他们就是接着这样的成长的。 Hari ini kita tidak lagi bergantung pada rasul-rasul. 今天我们不再依靠这些使徒了， Karena kita sudah punya catatan lengkapnya. 因为我们已经有一个充足的记录了。 Dan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. 圣经呢阐释他自己。 Perkataan-perkataan sulit Paulus dijelaskan di bagian lainnya. 保罗那些很难懂的言语呢，在另一方面被解释了。 Bagaimana saya tahu? 我怎样知道呢？ Saya bersyukur karena saya pernah belajar Alkitab di seminari. 我感谢主，因为我曾经到神学院去学圣经。 Tapi kita tidak perlu masuk seminari, Bapak Ibu. 但是我们不需要都进到神学院去。 Kalau kita baca dan kita belajar, kita menyelidiki, maka kita akan mendapat jawabannya. 如果我们去读、去研究，那么我们就会得到他的答案。 Bapak Saudara, ini adalah perkataan Tuhan yang ditulis, dicatat dengan lengkap. Tuhan sendiri berbicara melalui ini. 这是神的话语，是已经很充足的写下来，是主自己说的话。 Saudara, zaman ini katanya zaman quotation. 现在的人呢，是一个讨论的世界。 Orang muda suka mencari quotation yang keren-keren. 年轻人呢喜欢讨论一些比较酷的事情。 Lalu orang posting, forward, bikin bikin quotation baru yang lebih bagus lagi. 然后呢，他们就讨论了之后呢，就放帖在这个媒体上，又再去讨论，又再放出来。 Tujuannya mungkin membuat dirinya lebih baik, tujuannya mungkin membuat dirinya populer. 他可能呢是要让自己成为一个更好的人，或者是更有知名度的人。 Tapi itu pemikiran manusia yang terbatas, yang tidak kekal sifatnya. 但是呢，这是人有限的想法，是不可以保持到永恒的。 Ini sudah teruji ribuan tahun, Bapak Ibu. 这已经是受数千年的考试了。 Dan ini perkataan dari pribadi yang tahu dari awal dunia diciptakan sampai nanti ketika dunia berakhir. 而且这是从起初开始到永恒的神所说的话。 Bapak Saudara, bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan? 那么我们对圣经态度应该怎样呢？ Mungkin Bapak Ibu pernah lihat klip ini.
可能你们曾经看过这个图画， Supaya kita ingat-ingat ya. 我们来看这个视频一下。 Bisa Mike? 可以把视频放出来吗？ 感谢神啊！感谢神，我们都需要的。当我看到这本书，或者看到了那些帮助我们的弟兄姊妹，他们的 This is what we have needed the most. Inilah yang paling kita butuhkan. 这才是我们最需要的。 Saudara, orang-orang di Tiongkok sana di waktu itu, mereka hanya bisa terima sepotong-sepotong dari sobekan-sobekan Alkitab yang mereka harus baca secara bergiliran dan tukeran. 当时呢，在中国的基督徒呢，他们只能够得到一段的经文是从撕下来的，然后呢，他们要轮流的去读。 Mereka sampai cium-cium ketika dapat secara utuh firman Tuhan. 当他们得到这个完整的圣经的时候呢，他们甚至呢抱着吻这个圣经。 Bukan masalah cium-cium Alkitabnya, Bapak Ibu. 问题不在于他们吻这个圣经， Tapi kerinduan mereka untuk mengenal Allah yang kepadanya mereka diselamatkan, yang olehnya mereka diselamatkan. 但是呢，是他们对神的这个渴慕，因为神拯救了他们。 Mereka ingin tahu siapa pribadi yang mengasihi mereka. 他们想更深的知道救他们的这位主是谁。 Saudara punya sikap hati yang seperti itu gak? 你有这样的心态吗？ Mau mengenal lebih dalam dan jatuh cinta pada pribadi yang sangat mengasihi. 你要更深的去爱这个拯救你的主，更深的去了解他吗？ Saudara belajar, baca, pelajari, temukan cintanya Tuhan buat kita. Temukan kasihnya Tuhan yang ingin memimpin hidup kita supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Dia. 我们要去学习、去研究、去发现那爱我们的主。 Saudara yang kedua, 第二， mereka bertekun dalam persekutuan. 他们呢也在这个团契中恒心。 Saudara, mereka itu berapa orang? 他们有多少人呢？ 3.000. 3000人。 Bayangin mereka bersekutu 3.000 orang. 他们3000人呢都团契在一起。 10 kali lipat lebih dari kita hari ini. 是我们今天的人数的10倍。 Mereka punya bait Allah ya. 但是他们有圣殿。 Itu adalah big gathering, big fellowship. 这是一个很大的这个团契。 Firman Tuhan yang kita baca tadi mencatat, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. 我们刚才所读的经文告诉我们呢，他们恒切的、同心的集合在神的殿里。 Bukan begini, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap minggu dalam bait Allah, tapi tiap-tiap hari. 他们呢不是每一个主日，而是每一天同心合意的在殿里。 Saya pernah coba selidikin, emangnya mereka jangan-jangan bukan orang sibuk seperti kita hari ini. 我曾经去研究，是不是他们不像我们现在的人这样忙碌的吗？ Tapi ternyata mereka juga sesibuk kita hari ini, 但 Bapak 是 Ibu. 呢，他们其实也像我们今天的人这样忙碌的人。 Dan memang tidak realistis kalau setiap hari kita kumpul di gereja ya. 当然，我们每天都来教会，那也是不现实了。 Tapi hati mereka rindu persekutuan. 但是呢，他们的心有一个渴慕来要团契。 Bapak Ibu, kita sebentar lagi, bukan sebentar lagi, kita udah masuk masa liburan nih. 我们已经进入了这个假期了。 Nggak tahu abis ini sebagian ada yang berangkat mungkin.
会不会我们散会之后，有些人就要去旅游了？ melewati hari Minggu mungkin, 可能是过了这个主日， cari gereja. 要找教会， Atau paling enggak, kalau nggak ketemu, bikin gereja sendiri. 或者是你们找不到去旅游，就是找不到教会，可以自己做团契。 Tetaplah menyembah, memuji Tuhan di dalam keluarga ketika liburan. 在假期中呢，仍然与家人一起来敬拜。 Bapak Ibu, mereka bukan hanya di dalam firman Tuhan yang kita baca, ada satu peringatan di dalam Ibrani 10 yang mengatakan seperti ini. 在我们所读的经文中呢，在希伯来书第10章里面有一个警告，这样说： Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. 我们不要像一些人的习惯呢，常常也离开团契。 Terus beribadah kepada Tuhan. 我们要继续的在敬拜主， Seperti kita hari ini. 就像我们今天一样， Dan jangan absen. 不要缺席。 Tapi Bapak Saudara bukan sekedar ngumpulin jumlah. 但是我们不只是召集人数而已， Bukan kelihatannya seru. 不是看得很热闹这样的， Bukan euforia. 也不是一种欢呼的气氛。 Kalau sekedar kita kejar jumlah, itu namanya bukan gathering tapi crowd. 如果我们呢只是追求人数呢，那么我们不是在团契，我们是在集合， Keramaian yang tidak beda dengan pasar, dengan bioskop. 跟这个市场跟电影院里面的人集合一样的。 Tetapi hati yang tertuju kepada Tuhan. 但是我们的心是向着上帝的。 Bapak Ibu Saudara, persekutuan besar seperti ini pasti waktu terbatas. 这样大的团契呢，当然时间也是有限的， Tempat juga terbatas. 地方也是有限的。 Kita beruntung KU2, habis itu KU3 masih punya beberapa jam. 我们这个第二堂的散会之后，还有下午的第3堂，有几个小时的时间 Tapi。kalau dari KU1 ke KU2 lumayan mepet. 如果第1堂到第2堂时间比较紧， Jadi dalam firman Tuhan yang kita baca, kita juga melihat bahwa mereka berkumpul secara bergiliran di rumah masing-masing, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. 但是从圣经我们也看到，他们也轮流在个人的家里面聚一起来团契。 Bapak Saudara, apa yang dilakukan di dalam kelompok kecil ini? 那么在这个小组里面，他们做些什么呢？ Makan-makan jelas. 或者是吃东西， Harus itu. 这当然是应该有的。 Tapi bukan dengan tujuan ketika kita mengundang orang, melihat dia makan, kita mulai menghakimi. 但是呢，不因为我们请他来看他吃，我们就去批评他。 Seandainya ada orang yang aji mumpung karena kita menyediakan makanan, bersyukurlah. 有些人呢，因为趁着这个机会，我们有准备东西吃，他们也要感谢主。 Kita boleh menjadi saluran berkat bagi dia. 我们可以成为他们的得福的管道。 Tapi yang lebih penting ketika di dalam small gathering ini, Bapak Ibu Saudara, perlu kita untuk ngobrol lebih dalam. 但是呢，在这个团契中呢，我们需要有更深度的这个讨论。 Kalau di pertemuan besar kayak begini kan selesai ini saya salaman sama Bapak Ibu cuma bilang Tuhan Yesus memberkati, God bless you gitu. 如果像这样我们的聚会呢，散会后我最多跟大家握个手，说主祝福你们，就是这 Ngobrol 样 paling 的。 cuma tanya, apa kabar? 谈话的时候呢，只是问问你好吗？ Kalau orang muda bilang itu receh katanya. 年轻人的时候那是小事 Apa itu receh? 到底这些闪钱小事是什么意思呢？ Suatu hal yang sepele, rendah atau kurang berkualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. 照字典来解释呢，小事意思就是说，不被看好，低素质的，而且没有素质的一些 Atau 事情。 lebih umum kita sebut sebagai basa-basi. 如果现在人说是在闲聊， Tapi di dalam small gathering Bapak Ibu, yang harus terjadi adalah deep talk. 但是呢，在我们的小组的聚会中呢，我们应该有的是更深度的讨论， Bukan obrolan yang sifatnya di permukaan. 不只是一些外表的闲聊的话语而已。 Tapi berbagi kisah, 但是呢，我们是在分享故事， berbagi pergumulan. 分享我们的挣扎。 Dan kalau sudah pikir diri siap, berbagi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dosa-dosa, minta pertolongan. 如果自己已经预备好了，想跟大家分享自己的不对一些
所犯的罪的事情呢，也要求主的帮助。 Itu tidak bisa dilakukan pertemuan besar seperti ini, bukan? 这不可以在像这样大的场所的 Kita- 聚会中说出来的。 Kita ingin merasa aman supaya tidak orang yang tahu kejelekan kita. 我们呢想要比较有安全感，不让太多人知道我们的不是。 Kita berdoa ketika kurang uang, biar Tuhan yang buka jalan. 我们在缺钱的时候祷告，求主为我们开路。 Tapi mungkin lewat pergumulan, lewat sharing di dalam kelompok kecil, Tuhan pakai orang saudara seiman kita untuk menolong kita. 但是呢，可能接着在小组里面的分享呢，上帝会感动我们的弟兄姐妹们来帮助我们。 Firman Tuhan bilang selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu bagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 圣经说呢，有些人呢买他们的田产，然后呢分与大家一起来分享。 Bagaimana bisa tahu keperluan masing-masing kalau tidak pernah di-sharingkan? 怎样能够知道彼此间的需要呢？如果我们没有，我们未曾把需要分享出 Di 来， dalam deep talk 在我们更深度的讨论中， kita bisa sharing. 我们可以分享。 Dan katanya sharing itu adalah caring. 分享呢就是关怀。 Ibu saudara, mereka juga memecahkan roti. 他们也在剥饼。 Pemecahan roti di bagian ini adalah perjamuan kudus, melakukan perjamuan kudus. 这里的剥饼呢，就是他们举行这个圣餐礼拜。 Bersyukur karena gereja kita adalah gereja yang secara konsisten tiap bulan melakukan perjamuan kudus. 我们感谢主，因为我们的教会呢是固定的，在每个月的第一个主日都有圣餐。 Tuhan Yesus sendiri mengatakan, lakukan ini. 主耶稣自己说：“你们当这样行。 Dan yang lebih penting, untuk mengingat akan aku. ”最主要的是要纪念我。 Dua bagian dalam perjanjian lama 在旧约圣经里面有两个部分，在经文 menolong menjelaskan hal ini, Bapak Ibu. 来帮忙解释这个事情。 Yang pertama ketika Samuel memerintahkan untuk mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana ketika bangsa Israel selesai menang berperang terhadap orang Filistin. 第一呢，就是撒母耳呢，在以色列人战胜这个非利士人后呢，上帝命令他所做的。 Perjamuan kudus menolong kita untuk mengingat siapa penolong kita yang utama. 圣餐呢，就是要提醒我们，我们的主要的帮助者是谁。 Perjamuan kudus menolong kita mengingat akan kasih dan pengorbanan Kristus dalam hidup kita. 圣餐呢，是帮助我们纪念主耶稣基督为我们牺牲的爱。 Sama seperti ketika setiap orang beriman dan percaya kepada Kristus di Bilangan 每一个已经信主的人一样， di Bilangan satu kali Tuhan berfirman kepada Musa, 在民数记，耶和华上帝曾经对摩西说。 buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut tetapi melihatnya akan tetap hidup. 你要做一条蛇放在这个，你要做一条蛇放在这个杆子上，反被摇的欲望这蛇就必得活。 Bukankah kita harus terus mengingat salib? 我们岂不是要继续不断的记住十字架吗？ Di atas salib itu tubuh Yesus dipecahkan dan darahnya tercurah. 在十字架上，主耶稣的身体被剥开，他的血被流出来。 Memang kita harus secara konsisten terus mengingat karena kita adalah manusia-manusia yang gampang lupa. 我们要继续不断的去纪念这事，因为我们人呢是很容易忘记的事情。 Yang terakhir Bapak Ibu berdoa. 最后，他们恒心祷告。 Belum lama kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan waktu kenaikan Tuhan Yesus. 在我们听主耶稣升天节那一天的讲道， Tuhan 还过不久， memerintahkan mereka untuk tidak keluar dari Yerusalem. 上帝要他们不离开耶路撒冷。 Dan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. 他们呢，大家都恒心一起来祷告。 Bapak Ibu, bukan rahasia lagi kalau di seluruh GKY kehadiran anak-anak Tuhan di dalam kebaktian doa itu kurang dari 10%. 已经不是秘密了，在我们国语堂呢，参加祷告会的人数呢，没有达到总会有的10%。 Bagi saya itu tidak masalah. 我认为这并不是问题。 Sepanjang kita pakai lutut kita berdoa, waktunya kita memang harus berdoa, kita pakai untuk berdoa. 只要我们在应该祷告的时候，我们要跪下来祷告。 Apakah kita adalah orang-orang yang berdoa? 我们是不是祷告者呢？
Apakah kita berdoa bukan hanya untuk kebutuhan kita, pergumulan kita, orang-orang yang kita sayang, pekerjaan kita, perusahaan kita. 我们祷告不只是为自己，为我们的需要、我们的工作、我们的家人。 Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi harga minyak naik. 过不久油价又要上升了， Kenapa? 为什么呢？ Israel serang Iran dan Iran sudah serang Israel balik. 以色列攻击伊朗，伊朗又攻击以色列， Itu akan berdampak sama hidup kita. 这对我们的生命会有影响。 Ketika kita berdoa, Tuhan tolong supaya Iran dan Israel menahan diri, itu untuk kepentingan siapa Bapak Ibu? 当我们祷告求主使以色列和伊朗能够停止互相攻击，那是为谁在祷告呢？ Atau karena kita pikir bahwa memang dunia ini membutuhkan damai. 或者是我们想到这个世界需要和平？ Kita mungkin masih bisa bertahan, tapi banyak orang di luar sana yang tidak bisa lagi bertahan. 我们可能还受得了，但是在外面很多人已经受不了了。 Kita perlu berdoa Bapak Ibu. 我们应该祷告， Kita harus menjadi komunitas pendoa. 我们要成为一个祷告的群体。 Kita harus mendengar orang-orang yang men-sharingkan pergumulan mereka dan butuh topangan doa. 我们是要听那些与我们分享他们的需要的人，而且我们要为他们祷告。 Bisakah kita menjadi komunitas pendoa? 我们能够成为一个祷告的群体吗？ Saya percaya bagian firman Tuhan ini adalah firman yang kita bisa lakukan bersama-sama. 我相信这段经文里面所说的呢，是我们可以一起做的事情。 Dan kalau kita melakukan 4 hal ini, kita akan menjadi komunitas yang sehat, bukan? 我们如果行了这4件事呢，我们就成为一个健康的群体了。 Setuju? 同意吗？ Mau? 愿意吗？ Bapak Saudara, kita bisa terjebak. 不然呢，我们会被困住。 Kita melakukan 4 hal ini dengan tekun. 我们呢，很恒心的行这4件事， Tapi hanya sekedar tekun doang. 只是这样恒切的祷告而已。 Kita melakukannya hanya supaya memang kita melakukan firman Tuhan, kita belajar, kita bersekutu, kita memecahkan roti, kita berdoa. Hanya tujuannya untuk kita melakukan. 我们行这一些事情呢，我们遵守教训，我们团契，我们祷告，我们只是为了行这个事情而来行的。 Hanya sekedar memenuhi aktivitas. 只是完成我们的活动而已。 Tapi bukan itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula. 但是当初的教会并不是这样的。 Mereka melakukannya dengan gembira dan tulus hati, bukan dengan berat hati dan terpaksa. 他们是诚心诚意的行这个事情的。 Kolose 3 ayat 23 mengingatkan kita. 哥罗西书3章23节提醒我们， Apapun yang kita lakukan, lakukan itu dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk GKI Karawaci, bukan, tetapi untuk Tuhan. 我们无论行什么呢，都要从心里做，像是做给主的，不是做给我们卡拉瓦基国语堂教会的。 Tetap jaga spiritnya Bapak Ibu. 我们要保持这样的精神。 Saya percaya ini bisa dilakukan. 我相信这是我们做得到。 Tapi ketika kita masuk ke ayat yang ke-46, 但是当我们进到46节的时候， semua orang percaya tetap bersatu, semua milik mereka adalah milik bersama, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, membagi-bagikannya kepada semua orang. Bapak Saudara, kita bisa lakukan? 当他们结合在一起的时候呢，他们反物公用，有的人呢把他们的田业卖出去，与大家来分享，这个我们做得到吗？ Ada saudara yang berani mengaku lagi kesulitan finansial? 哎 Datang ke saya karena saya banyak duit. 你们可以到我这里来， Sharingkan ke saya, nanti saya bagiin. 你们跟我分享，我会分钱给你们。 Enggak ada yang mau ngaku. 没有人敢承认这种事， Karena Bapak Ibu Saudara tahu saya bukan orang kaya. 因为你们知道我不是有钱人。 Tapi kalau saya kaya, 但是如果我是有钱人， saya rasa saya berat melakukan hal ini Bapak Ibu. 我也很难做到这一点。 Tapi ini yang mereka lakukan. 但是这就是初期教会的信徒做到的事情。 Kebanyakan dari kita akan berpikir, this is totally not doable. 很多人呢都认为这是做不到的事。 Saudara, firman Tuhan terakhir nanti ditutup. Semua orang suka kepada mereka yang melakukan hal ini. 但是呢，圣经最后告诉我们呢，大家都喜欢这样做的人。 Tapi bagi kebanyakan kita, melakukan ini Bapak Ibu, 但是呢，很多我们做这件事的时候，
Bukan sharing is caring, 不是分享就是关怀， tapi scared. 但是我们是害怕。 Saudara, kenapa mereka bisa lakukan sharing yang di luar nurul katanya orang? 但是为什么他们会分享这些我们理智以外的事情呢？ Saudara, penafsir Craig S. Skinner dia bilang begini, 一个解经家这样说： ketika Roh Kudus turun, 当圣灵降临的时候， mereka menyadari bahwa semua kepemilikan mereka itu adalah miliknya Yesus. 他们呢都醒悟到，他们所拥有的一切都是属于耶稣的。 Saudara, nasi yang di depan mata kita, 我们眼前的一碗饭， dari mana pertama kali ada benih padi itu? 是起初从一粒米的这个种子来的， Bagaimana itu bisa bertumbuh? 怎样这个种子能够生长？ Kadar cahaya matahari yang cukup, 有足够的阳光， air yang cukup, 足够的水分， tidak ada hama, 没有害虫， masuk ke dalam lumbung, 进到这个米仓的时候， dikemas melalui jalur distribusi yang panjang, 包装之后，经过一段很长的 sampai di pasar 这个批发，到了市场， kita beli, 我们买来， kita masak, 我们煮了， listrik nggak konslet, 电没有停， api kompor nggak meleduk. 这个灶炉的火没有熄， Semua pemeliharaan Tuhan, bukan? 这一切都是主在保守着。 Kita berdoa untuk GY saya hari ini, 我们今天为自己祷告， yang badannya belum ditutup setelah dibuka karena operasi. 因为他动过手术，身体还没有盖上来， Semua dalam kuasa dan otoritasnya Tuhan. 一切都是在主的这个主权当中。 Sehingga orang-orang sungguh-sungguh berpikir bahwa kepemilikan saya itu kepemilikannya Yesus. Si- Yesus mau apa dengan apa yang saya punya di tangan saya. 所以当时的人呢，他们认为他们所拥有的一切都是耶稣的，耶稣要我怎样我就怎样。 Tapi itu hasil kerja keras saya. 但是这是我努力赚出来的。 Semudah Tuhan menjentikkan jari kalau Tuhan pengen kita selesai di atas dunia. 如果上帝要我们结束这个世上的事情，他一点手，我们就完了。 Orang-orang yang berpikir bahwa ini semua milik Yesus, mereka tahu orang lebih penting dari kepemilikan. 他们知道这是属于耶稣的，他们知道人比他们所有的更重要。 Saya bersyukur ketemu dengan orang-orang yang memberi diri untuk membiayai anak-anak yang bersekolah. 我感谢主呢，有些人呢，他们愿意为这些学生们付学费。 Mari kita ciptakan gereja yang memberi diri, baik itu secara kolektif di dalam gereja maupun secara pribadi. Kalau ada saudara yang menceritakan pergumulannya, anaknya susah, mau sekolah nggak bisa. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan gerakan, jangan keraskan hati. 当主感动我们，有人跟我们分享他的孩子没有钱读书的时候呢，主能够感动我们，来帮助他们，与他们分享。我们不只是以私人的方式，我们也可以教会群体的方式去帮助。 Semua yang tercatat dalam firman Tuhan yang kita baca, doable, dapat dilakukan. 我们从圣经里面所读的一些事情呢，都是我们可做得到的事， Karena kuasa Roh Kudus. 因为有圣灵的能力。 Saudara, mari kita minta supaya kita dikuasai, dipenuhi, berbuah dari Roh Kudus. 我们求主圣灵充满我们，使我们能够接触圣灵的果子。 Firman Tuhan ini bisa dilakukan Bapak Ibu. 这些圣经的话都是可行的。 Setiap hari ketika mereka gereja mula-mula melakukan ini, maka Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 初期的教会，当他们每一天这样行的时候呢，上帝就增添他们的人数。 Kita semua belajar firman Tuhan. 我们大家一起来学圣经的 Kita 话， berelasi dengan hangat satu sama lain. 我们彼此之间呢有一个温暖的交流。 Kita berdoa untuk banyak hal. 我们为很多事来祷告。 Tuhan tambahkan dan itu menjadi kesaksian yang sangat alami sekali. 上帝增添人数，那是一个很自然性的见证。 Tidak melalui KKR, 不必用什么大型的布道会， tapi kehidupan berkomunitas kita. 但是呢，我们的群体生活 Komunitas yang sehat, 是一个健康的群体生活， yang mempengaruhi orang, menginspirasi orang, dan menularkan
能够影响人，能够感动人，能够感染人， Saudara, bukankah itu rumah yang kita harapkan? 岂不是？这就是我们所盼望的家吗？ Atau temanya harus kita ubah? 或者是我们要换我们的题目？ The home we supposed to build. Rumah yang harus kita bangun. 我们应该建立的家庭。 Saudara, gereja mula-mula mengenapi firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. 初期的教会呢，他们在《使徒行传》1章8节里面完成了上帝的应许。 Mereka menerima kuasa Roh Kudus dan mereka menjadi saksi-saksi mulai dari Yerusalem, seluruh dia Samaria sampai ke ujung bumi. 他们得到了圣灵，他们去做见证，从耶路撒冷、犹大全地、撒玛利亚直到地极。 Mari kita jadikan GKI Karawaci seperti itu. 愿我们使这个嘎拉瓦基的国语堂也成为像这样。 Mari kita mengambil bagian untuk menjadi seperti itu, Bapak Saudara. 我们参与这个事情的一部分。 Kita punya home. 我们有一个家， Mari, come and see. 我们来看， Rasakan. 我们来感受。 Kita semua Bapak Ibu. 我们一起来感受， Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Bapak, gereja mula-mula tidak mungkin terus bertumbuh dan bertambah tanpa segala hal yang dilakukan oleh gereja mula-mula. 主啊，初期的教会他们不能够成长，不能够增加人数，若是他们没有行动。 Waktu kami merenungkan bahwa Tuhan sedang memimpin kami untuk menempati satu bangunan gereja yang baru, 当我们想到主，你要我们在一个新的教会里面的时候， kami percaya firman Tuhan yang belakangan ini kami dengar itu sengaja Tuhan berikan supaya kami mempersiapkan diri sehingga waktu tempatnya ada, bangunannya ada, kami mengisi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. 那么最近我们所听到的你的话语呢，都是在鼓励我们，使我们能够知道，我们有这个土地，我们有它的建筑物之后，我们能够一起在里面来分享、来团契。 Bapak, bolehkah kami bertanya, 主啊，我们可以问吗？ apakah seperti gereja mula-mula yang akhirnya Tuhan pakai bukan cuma di Yerusalem tetapi sampai ke ujung dunia? 就像初期的教会一样，你不只是用我们在耶路撒冷，也用我们到地极。 Maka GKI Karawaci pun Tuhan kelak di dalam perkenanan Tuhan dipakai untuk menjadi berkat sampai ujung bumi. 所以呢，我们卡拉瓦基的国语堂呢，也求主你以后祝福我们，使我们也能够成为大家的祝福，直到地极。 Tolong kami memberikan hati untuk belajar firman Tuhan, 给我们一 bersekutu dan 颗 berdoa. 愿意学习圣经、团契、祷告的心。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。